Tapi soalan itu zaman sekarang relevan. Jadi ulama-ulama Syafi'i dan Hanafi ini dia telah membuat fiqhul iftiradi. Fiqh iftiradi ni apa? Iftiradi ni jangkaan-jangkaan hukum. Jadi fiqh iftiradi ialah fiqh yang digunakan pakai oleh mazhab Syafi'i dan lebih banyak lagi pada mazhab Hambali. Sebab mereka duduk di jauh-jauh, tempat-tempat yang baru diterokai oleh kerajaan Islam. Maka dia ada banyak persoalan. Jadi persoalan itu bila dah banyak, dia buat siap-siap sebagai sedekah dia kepada orang yang akan datang. Maka dia buat siap-siap. Sekiranya itu maka begini, sekiranya itu maka begini. Sebab itulah mazhab Syafi'i ada banyak buku-buku yang melibatkan, kitab yang melibatkan soal jawab. Kitab bangsa Melayu ada kitab besar, 2 kitab besar melibatkan soal jawab, iaitu kitab Syekh Daud Al-Fatani, Furu' Masail. Dicetak di Mesir, tuan-tuan. Furu' Masail 2 jilid. Tebal ni, 2 jilid dia tebal ni. Furu' Masail dicetak oleh Maktabah Babil Halabi. Jadi 2 jilid cerita pasal Furu' wal Masail. Masa saya buat kitab 100 soalan puasa dulu, buka lah kitab tu. Macam-macam soalan dia bagi. Dia bagi, dia soal, dia jawab. Soal jawab berdasarkan pengalaman dia disoal oleh anak-anak murid dia, maka dia buat soal jawab tentang segala benda. Semua benda tentang agama, 4 rubuk ibadat, munakahat, jinayat dan muamalat, semua dalam buku tu lengkap. Kemudian lahir lagi buku soal jawab, iaitu Kashful Lisam. Kashful Lisam ni lagi besar dan lagi tebal daripada Furu' Masail, 2 jilid juga. Ada karang oleh ulama-ulama kita. Jadi konsep melibatkan fiqhul iftiradi ini memang satu bentuk metodologi ilmu yang digemari oleh mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Sebab mereka berjumpa dengan manusia yang baru nampak Islam. Tapi Mekah Madinah dia kepada ahli hadis. Ahli hadis ni ada tak ada sudah, dia literal. Adapun orang yang ra'yu ini, madrasatul ra'yu, aliran ra'yu pemikiran, dia bilateral. Jadi konsep pemisahan antara literal dengan bilateral ini, atau tekstual dengan kontekstual ini, telah berlaku daripada zaman Rasulullah lagi. Daripada zaman Rasulullah telah berlaku konsep pemikiran metodologi literal dengan bilateral, tekstual dan kontekstual. Zaman Rasulullah berlaku, antaranya masa ketika lepas peperangan Khandaq. Masa peperangan Khandaq berlaku pengkhianatan Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah. Maka Rasulullah SAW bagi tahu pada sahabat-sahabat, lepas saja perang ni, terus la tusalliyannal asr hatta fi Banu Quraizah. Kamu semua jangan semayang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Suruh cepat pergi sana, kita serang mereka. Dah selesai perang Khandaq, terus serang Bani Quraizah, sebab mereka ni khianat. Maka mereka diserang sebab pengkhianatan mereka dalam peperangan Khandaq. Jadi sahabat-sahabat pun pergi cepat ke Quraizah. Tapi Rasulullah beritahu, la tusalliyannal asr, jangan kamu sembahyang asar melainkan dah sampai Banu Quraizah. Tapi ada sebahagian sembahyang tengah jalan, ada sebahagian tak sembahyang sampai Banu Quraizah baru sembahyang. Dan bila sampai Banu Quraizah dah malam, baru dia sampai, dan dah malam baru dia sembahyang. Maka yang semayang malam ni, waktu asar semayang malam qada, bagi tahu, kamu semayang tengah jalan. Rasulullah kata jangan semayang tengah jalan. Yang semayang tengah jalan kata, kami faham lain, yang kami faham Rasulullah suruh cepat. Tapi dah tak mampu juga cepat, waktu dah nak habis dah, berhentilah kejap semayang. Itu tekstual, itu kontekstual. Dia memahami di sebalik itu. Dia memahami Rasulullah suruh cepat. Tapi kalau waktu tak mampu juga cepat, maka singgahlah kejap semayang. Maka dia adukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ni semayang tengah jalan, tak ikut cakap engkau. Ya Rasulullah, yang ni tak semayang asar, semayang qada. Maka Rasulullah kata, dua-dua betul. Yang semayang asar waktu malam tu, dah sampai sana malam baru dia semayang asar qada, betul. Sebab mengikut tekstual.
mengikut literal kalimat hadis tu. Betul. Yang sembahyang di tengah jalan pun betul. Dia tak ikut literal, tapi dia ikut bilateral, kefahaman dia. Kefahaman dia maksudnya suruh cepat. Dan bila tak mampulah cepat, sembahyanglah tengah jalan. Jadi Rasulullah kata dua-dua betul. Jadi di zaman Rasulullah pun dah ada khilaf. Maka seterusnya, di zaman seterusnya memang ada aliran tekstual dan kontekstual, literal dan bilateral, ataupun aliran hadis dan aliran ra'yu, pemikiran. Jadi Imam Syafi'i di mana? Imam Syafi'i gabungkan dua-dua di tengah. Gabungkan dua-dua di tengah. Maka bila gabung dua-dua, dia mengambil aliran hadis sebab dia anak murid yang hebat daripada Imam Malik. Dia lahir daripada madrasah hadis Imam Malik. Dan dia pula melahirkan Imam Ahmad bin Hanbal yang juga madrasatul hadis. Tapi dalam masa yang sama dia belajar daripada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Maka dua-dua Muhammad Hasan Syaibani ini ialah ulama besar dalam mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah tak sempat ditemui oleh Imam Syafi'i sebab Imam Syafi'i lahir 150, masa tahun 150 Hijrah itulah Abu Hanifah wafat. Dia tak sempat. Abu Hanifah ni ialah tabi'in. Imam Syafi'i itba'un tabi'in, generasi yang keempat. Jadi generasi yang ketiga. Jadi Abu Hanifah ni generasi yang kedua, itu tabi'in. Generasi pertama ialah sahabat. Jadi itu segi aliran. Imam Syafi'i menggabungkan dua-dua aliran. Yang keduanya asas dalam mazhab. Asas dalam mazhab, dalam mengeluarkan hujah-hujah, dalam mengeluarkan pandangan. Asas dalam mazhab, semua mazhab asasnya 4. Ada mazhab dia tambah lagi. Jadi 6, jadi 8, jadi 10, jadi 12. Jadi 4 tu apa? Semua mazhab 4. Iaitu Quran, Sunnah, Ijma' ulama, Qiyas. Quran, Sunnah, Ijma' ulama, Qiyas ni semua mazhab ni tu. Kita ambil 4 mazhab yang utama. 4 mazhab menggunakan 4 sumber hukum. Jadi Imam Syafi'i tak ada tambah. Imam Syafi'i 4 sumber hukum: Quran, Sunnah, Ijma' ulama, Qiyas. Tapi imam-imam lain tambah. Sebagai contoh Imam Malik, oleh kerana beliau berada di Madinah dan sangat bangga sebagai Imam Darul Hijrah, maka beliau letakkan sandaran amal ahli Madinah. Dia meletakkan mazhab dia ada campur dengan amal ahli Madinah sebagai sandaran, iaitu perbuatan orang-orang Madinah. Orang Madinah ni orang duduk dengan Rasulullah, faham semua benda. Maka perbuatan diorang ni ialah sebagai sumber hukum, sebagai benda yang boleh dibuat sandaran hukum. Ada juga yang menambah dengan syarak man qablana, syariat sebelum umat Nabi Muhammad punya syariat Nabi-Nabi dulu. Dia menambah dengan istihsan. Imam Syafi'i tidak menggunakan istihsan. Ada menambah istihsan, ada menambah masalih mursalah. Jadi ada 12 sumber hukum yang tidak disepakati. Imam Syafi'i ambil 4 aja, yang asas saja. Yang lain-lain mana? Yang lain-lain itu semua dia masukkan di bawah qiyas. Jadi Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Dalam mazhab Syafi'i semua yang imam lain tadi tu dia masukkan dalam qiyas. Jadi qiyas dalam mazhab Syafi'i ini sangat besar. Jadi itu 4 sumber hukum dalam mazhab Syafi'i. Semua pakai 4 tu asas, tapi masing-masing ada sistem. Ada sistem dalam mengambil ayat Quran sebagai sumber hukum. Ada cara dalam mengambil hadis. Ada cara dalam mengambil ijma' ulama dan qiyas. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini memang ada kalimat daripada Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i mengatakan iza sahal hadis haza mazhabi. Jika sah satu hadis, itulah mazhab aku. Jika sah satu hadis, itulah mazhab aku. Tapi kalimat ini sering disalahfahami, sering dipergunakan. Di bawah hadis sahih. Ni hadis sahih, inilah dia mazhab Syafi'i. Tak. Sekalipun ianya hadis sahih, belum lagi tentu itu mazhab Syafi'i. Sebab yang dimaksud oleh Imam Syafi'i iza sahal hadis haza mazhabi, ialah apabila sahih hadis itu dan mengikut tata cara pengeluaran hukum mazhab Syafi'i.
Dia kena ikut tata cara pengeluaran hukum mazhab Syafi'i. Dia bukannya hadis sahih saja terus bagi hukum, tak. Hadis sahih perlu dimasuk dalam lab dulu, lab mazhab Syafi'i. Jadi hadis itu satu perkara yang besar, Quran juga satu perkara yang besar. Mazhab lain pakai Quran, mazhab Syafi'i juga pakai Quran, tapi ada caranya. Maka Imam Syafi'i membuat metodologi dalam kita pakai nak keluarkan hukum tu, dia ada metodologi dia. Maka dibuat kitab yang pertama yang menghuraikan metodologi yang hebat dalam mengeluarkan hukum-hukum daripada Quran, sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Maka kitab tersebut ialah magnum opus yang hebat, iaitu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah kitab usul fiqh yang pertama di dunia. Imam Syafi'i yang keluarkan sistem adanya nasah mansukh, adanya mantuk mafhum, adanya mujmal mubayyan, adanya muqayyad, mutlaq muqayyad. Jadi bukan sekadar ambil je ayat Quran terus bagi hukum. Dah, ayat itu ada kena tengok nasah mansukh dulu. Oh, ini tak libat nasah mansukh, tengok mujmal muqayyad macam mana, mantuk mafhum dia macam mana, apa mafhum dia, mafhum muwafaqah macam mana, mafhum mukhalafah macam mana. Adakah semua akan jadi mafhum mukhalafah? Jadi itu ialah perkara melibatkan usul fiqh. Apa beza fiqh dengan usul fiqh? Fiqh ni ialah ilmu fiqh yang kita belajar. Segala benda yang kita belajar ni hari ni ilmu fiqh, untuk mengeluarkan hukum sedia ada. Sedia ada yang telah pun diceritakan 1000 tahun lebih dalam kitab itu, kitab ini, kitab itu, kitab ini. Itu namanya hukum fiqh yang telah sedia ada, diambil daripada hujah-hujah dalam Quran dan hadis secara umum. Tapi apakah dia ilmu usul fiqh? Usul fiqh ini ialah ilmu untuk mengeluarkan hukum baru. Hukum yang dah sedia ada itu namanya fiqh. Orang yang pakar dalam hukum sedia ada namanya fuqaha. Ustaz, ini benda baru tu. Tak, awak baru jumpa. Ulama dah lama tulis dah bab tu. Oh, dah lama dah lama dah bincang. Jadi fuqaha dia tahu tu, tahu ni, buka kitab kita tahu semua. Tapi kalau ada benda baru yang tak ada dalam kitab, maka perlu difatwakan, perlu diijtihadkan. Ya, yang ijtihad inilah yang nak keluar benda baru inilah, maka memerlukan kepada ilmu usul fiqh. Usul fiqh dia akan mengeluarkan dalil-dalil, hukum-hukum baru, kepahaman yang baru, fatwa-fatwa yang baru. Jadi usul fiqh ialah seorang mujtahid. Jadi tidak semestinya seorang fuqaha dia mujtahid, tapi confirm seorang mujtahid dia mestilah seorang fuqaha. Seorang mujtahid ataupun seorang usul, pakar usul fiqh, dia mesti seorang fuqaha. Tapi tak semestinya seorang fuqaha dia ialah usuli. Itu orang yang pandai usul fiqh. Jadi usul fiqh ini satu benda yang sangat-sangat hebat ilmu dia. Jadi usul fiqh ini termasuk dalam bab qiyas. Jadi di situlah dilonggokkan semua dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi besar qiyas tu. Okey, kita masukkan ke dalam sistem bagaimana mazhab Syafi'i menanggapi dengan metodologi mazhab Syafi'i. Sebagai contoh, nak puasa ni. Nak puasa tentang hadis yang sahih, iaitu bila ada makanan dalam mulut dengar azan. Maka hadis sahih kata sahabat tu makan terus. Hadis sahih. Sedangkan ayat Quran dan juga hadis yang lain mengatakan bila keluar je fajar maka tak boleh makan batal. Quran sebut kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min khaytil aswad minal fajr. Kamu boleh makan minum sampai keluar fajar. Bila keluar fajar dia tak boleh makan minum. Hadis punya banyak cerita, bila keluar fajar dia tak boleh makan minum. Tapi sahabat ni bila azan dalam mulut dia ada makanan, dia makan terus. So hadis sahih. Yang literal tadi, yang alul hadis, dia ikut hadis. Hadis kata makan terus makan ya. Tapi mazhab Syafi'i bila ada hadis yang macam tu, hadis tu kena masuk lab dulu. Masuk lab. Mesti ada sebab ni. Mesti ada benda lain sikit. Maka bila masuk lab, kita tengok
Adakah dia termasuk dalam nasakh mansukh? Tak masuk dalam nasakh mansukh. Sebab ada hadis yang kontra, tapi dia sebenarnya bukan kontra, dia nasakh mansukh. Contoh dalam bab berbekam, ada dua hadis, dua-dua sahih. Satu berbekam batal puasa, sahih. Satu berbekam tak batal puasa. Bila tengok hadis ini dalam bab berbekam, dalam bab nasakh mansukh. Sebab satu hadis yang awal-awal, satu hadis yang paling akhir. Maka bila akhir itu yang terletus. Yang terletus menasahkan yang dulu. Yang dulu kata batal, sekarang tak batal. Maka jangan pakai hadis yang kata batal ni, pakai hadis yang kata tak batal. Sebab ada hadis yang kata batal. Rasulullah dalam keadaan shaimun muhrimun, ihtajama Rasulullah SAW wa huwa shaimun muhrimun. Rasulullah berihtajama, itu berbekam dalam keadaan berpuasa dan berihram, tak batal. Jadi hadis itu yang latest sekali, maka pakai hadis itu. Dia telah menasahkan hukum lama. Itu dua-dua sahih, tapi satu telah pun mansukh. Jadi bukan hadis sahih terus bagi hukum, sebab dia ada nasakh mansukh. Tapi dalam bab ni, dalam bab sahabat makan, dia tak nasakh mansukh. Bila tak masuk dalam nasakh mansukh, maka kaji. Dia kaji tentang azan. Maka bila kaji tentang azan, subuh ada dua azan. Satu azan Bilal bin Rabah, satu azan Abdullah bin Maktum. So yang sahabat makan tu azan siapa sebenarnya? Bila dikaji, itulah azan Bilal bin Rabah. Sebab apa? Sebab Bilal bin Rabah ni dia akan azan mula-mula. Second azan ialah Abdullah bin Maktum. Sebab apa dia mula-mula? Sebab namanya Bilalun, nama gelaran. Saya sama sekarang tak tahu nama Bilal yang betul. Saya mencari juga tak jumpa. Kelemahan saya dalam bab tu. Jadi sebenarnya itu gelaran dia. Rasulullah panggil, ya Bilalun arihni bisalah, wahai Bilal, rehatkan aku dengan sembahyang. Ya Rasulullah suruh nak rehat ketika dengan sembahyang, maksudnya suruh azan. Maka Bilal pun tahu itu suruh azan itu, dia pun azan. Kenapa Bilal dipanggil Bilal? Sebab li'annahu sautuhu balilun. Balil itu nyaring, maka dipanggil dia Bilalun, si nyaring. Maka Bilal ni suara nyaring. Suara nyaring ni elok kerja orang tidur. Kalau azan Piramli merdu, tuan-tuan tidur lagi. Maka azan yang kedua itu, azan pertama azan Bilal tidak ada as-salatu khairum minan naum. Azan kedua azan Abdullah bin Maktum, ada as-salatu khairum minan naum. Jadi yang hadis tu sahih, tapi sebenarnya itulah azan Bilal bin Rabah, azan kejut orang tidur. Dalam mulut ada nasi boleh habiskan, ada lagi kat periuk dua pinggan boleh tambah lagi. Sebab azan Abdullah bin Maktum, azan Bilal bin Rabah, bukan azan Abdullah bin Maktum. Sebab Bilal bin Rabah tak masuk waktu lagi. Itu di Mekah, di tanah Melayu. Fiqh Syafi'i alam Melayu kita ni, ulama kita tak payah buat dua kali, buat sekali je dia kata. Sebab apa? Nak kejut orang tidur macam mana bang? Dunia kita berbeza. Mekah lapang, Madinah lapang, tapi kita penuh dengan hutan, penuh dengan semak samun, kebun-kebun. Kalau azan pun tak jauh pergi dia. So ulama tanah Melayu tukar sistem. Masuk waktu azan, tapi azan Bilal bin Rabah tu dia tukar kepada kerantung. Kerantung ni budak KL pergi tengok kerantung, dia tengok habis. Sebab tu dekat kampung-kampung batang kerantung tu disimpan tinggi. Takut budak-budak yang tak pernah jumpa ni dia main katul, tuntang satu kampung turun. Sebab kerantung tu dia ada, pertama dia ada kinut dia, tang. Dia ada bilangan dia. Kalau main ketuk macam tu je, maksud ada rumah terbakar ataupun darurat. Yang budak ni datang duk main ketuk macam tu, habis satu kampung turun. Jadi dia ada sistem dia. Maka sistem gunakan kerantung ataupun tabuh, bung tabuh. Jadi itu kearifan tempatan. Jadi dia gunakan kerantung atau tabuh untuk azan pertama tadi. Kemudiannya bila masuk waktu barulah guna azan betul. Ustaz, kenapa kita masjid sekarang tak buat? Sekarang dia ada mikrofon ni bang, lagi kuat daripada kerantung. Tadi tak payahlah. Tak payah, mikrofon ni okey dah. Kerantung tu simpan je lah untuk dilihat-lihat. Di kampung saya masih pakai lagi. Esok saya akan balik kampung insya-Allah. Jadi masih pakai lagi.
Cuma dia simpan kayu tu dekat atas. Kalau ada mana-mana musibat yang ambil main ketuk macam tu kan. Jangan. Dia ada keynote dia dan dia ada bilangan dia. Kalau ada pengajian dia akan ketuk petang lepas asar. Lepas asar dia akan ketuk. Tong. Dia ada bilangan dia. Menunjukkan lepas maghrib tu ada pengajian. Dan dia ketuk. Dia ada cara lah. Kalau orang meninggal ada cara ketuk dia. Ada pengajian ada cara ketuk dia. Jangan kita biar saya lah ketuk maghrib nanti. Jangan. Tak berapa keynote dia ketuk. Jadi itu kepahaman kita. Dan itulah benda yang disebut sebagai kearifan. Kearifan di alam Melayu lain pula dia buat. Jadi di Malaysia ni, di Kelantan buat 2 kali azan. Tempat lain pun kalau nak buat bagus. Cuma sebaiknya kita maklumkan dulu. Masjid kita buat 2 kali azan. Azan pertama, azan kedua. Jadi bila kita maklumkan tu lebih bagus dan lebih menyebabkan bersedia. Jadi itu kepahaman. Jadi walaupun hadisnya kata begitu, maka dia kembangkan lagi mengikut suasana taghayyur hukum zuruf zaman wal makan. Berubahnya suasana, keadaan, zuruf semua menyebabkan berubahnya sistem hukum tadi. Ya. Jadi itu sebagai contoh. Yang kedua, cara penafsiran Quran. Semua mazhab sama je menggunakan Quran, tapi cara penafsiran Quran pun mazhab Syafi'i dia menggabungkan 2 aliran tadi. Contoh nak puasa ni kan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu membayar fidyah, tidak mampu yutiqunahu. Ibnu Abbas kata yutiqunahu ini berbeza dengan maridun. Faman kana minkum marida aw ala safarin fa indatu min ayamin ukhra. Barang siapa yang marid, sakit ataupun musafir, fa indatu min ayamin, boleh ganti pada hari lain. Ayat yang satu lagi Allah kata faman wa alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang sakit tak mampu nak ubat lagi dah, fa fidyatun, bukan ganti, fa fidyatun, maka bayar fidyah kepada fidyatun ta'amu miskin, satu makanan atau satu cupak makanan kepada orang miskin. So dalam konsep ayat ini menghasilkan ayat hukum yang sangat banyak. Antaranya di situ lahir konsep buat besar dapat kecil, sebut besar dapat kecil. Allah sebut fa fidyatun ta'amu miskin, maka kamu bayar fidyah kepada orang miskin. Allah tak sebut pun fakir. Allah sebut fakir. Allah kata bayar fidyah kepada miskin. Orang miskin bayar fidyah, habis orang fakir macam mana? Fakir tak payah sebut, automatik dapat. Sebab antara fakir dengan miskin, fakir di bawah, miskin di atas. Fakir ni kais pagi makan pagi, tak kais pagi tak makanlah pagi itu. Miskin ni dia tak perlu kais, dia ada kereta. Dia ada kereta, orang ada kereta, dia ada kereta, proton lama aja. Dia ada buku bank, orang ada buku bank, dia pun ada buku bank. Orang ada duit dalam bank, dia ada buku je lah. Ada buku je, sama sekali ada kad je lah. Tunggulah ujung bulan, barulah dapat kad tu penuh dengan duit. Jadi dia ada kehidupan, tapi tidak ada lebihan. Cukup apa yang ada je. Sekarang gaji minimum 1,500 kan. 1,500. Jadi dia ada, tapi tak ada lebih. Tak ada lebih. Maka tu namanya miskin. Fakir ni tak ada apa. Kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, malam tak kaya tak makan. Jadi kalau Quran kata fa fidyatun ta'amu miskin, kamu kena bayar fidyah kepada orang miskin, tak payah sebut fakir tu. Sebab fakir tu automatik dah dapat dah. Daripada situ lahir hukum-hukum yang lain. Maka mazhab Syafi'i memutuskan kalau kita dah buat yang besar, yang kecil dapat. Sebab contoh puasa, dah buat puasa qada, yang bawah tu yang sunat-sunat dapat. Puasa qada di bulan Syawal. Sebab puasa qada Ramadan boleh. Bang, janganlah dua-dua semua nak jamak. Ada yang nak jamak ni sampai benda wajib dengan wajib pun nak jamak kan. Puasa qada, puasa nazar, puasa Ramadan, dia jamak sekali, tak boleh. Dia hanya benda besar dengan benda kecil. Buat benda besar dapat benda kecil. Mandi wajib dapat mandi sunat. Hari Jumaat sunat mandi sunat Jumaat. Saat saya mandi wajib tak mandi sunat. Bagus. Bila dah mandi wajib automatik dapat mandi sunat pagi Jumaat. Sebab awak dah buat wajib.
automatik sunat tu dapat. Kalau kita dah mandi wajib, automatik kita dapat wudu. Wudu tu hadas kecil, menghilangkan hadas kecil. Kita hilangkan hadas besar. Dia dah buat hadas besar, yang kecil tu selesai dapat dah. Automatik lepas kita mandi wajib dah ada status wudu. Buat yang besar, yang kecil mengikut. Itu dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Buat puasa qada di bulan Syawal. Tapi pada hari Isnin, jatuh hari Isnin. Buat puasa qada pada hari bulan Syawal pada hari Isnin. Kebetulan Isnin pula jatuh pada waktu Ayyamul Bayad, bulan-bulan terang 13, 14, 15. Dapat 3 ekor burung, 4 terus. Dia dapat 4 ekor burung dalam satu peluru. Tapi mazhab ahli hadis anak Imam Ahmad bin Hanbal kata satu puasa satu je. Jadi satu peluru satu je ikut Ahmad bin Hanbal. Tapi ikut mazhab Syafi'i satu peluru dapat 4 burung. Jadi itu pulanglah semua tu betul. Maka kita ikutlah mazhab Syafi'i. Zaman-zaman akhir zaman ni susah nak dapat pahala percuma je. Jadi insya-Allah berapa minit je? Jadi begitu juga dalam perkara-perkara lain dalam mazhab Syafi'i, dia ada sistem dia. Jadi wa 'alal ladzina yutiqanahu, bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Maksudnya Ramadan tak mampu puasa boleh bayar fidyah. Bermaksud puasa sunat juga boleh bayar fidyah. Tapi tak pernah orang bincang. Kalau puasa Ramadan yang wajib itu boleh bayar fidyah, puasa sunat lagilah boleh bang. Saya ni dah sakit ustaz, payah nak puasa. Tak, abang sakit lagi banyak puasa boleh buat. Maksudnya yang tikunau puasa dan yang tak boleh puasa langsung, doktor kata tak boleh puasa dah ni. Maka dialah orang paling banyak boleh buat puasa dengan cara bayar fidyah. Masuk hari Isnin RM2. Masuk hari Isnin RM2. Masuk bulan Syawal hari 2 raya terus RM12. 6 hari bulan Syawal RM12. Satu hari RM2. Sebab satu fidyah 600 gram beras. 1 kilo beras dan RM3, 600 gram dalam RM1.8. Genapkan RM2. Mahal Milo ais ikat tepi lagi daripada bayar fidyah tuan. Maka dia bila dia sakit lagi senang dia puasa. Jadi itu pemahaman dalam konteks mazhab Syafi'i, sebab dia menggabungkan dua, Quran, hadis dan juga ra'yu, pemikiran. Jadi cara memahami hukum tu berbeza. Walaupun hukum sama juga, Quran juga, mazhab lain semua Quran, Syafi'i juga Quran, tapi cara memahami. Jadi itulah dia mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi saya sekat dulu pertemuan kita pada malam ini. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.